menikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas bersama Susu Juna, susu kambing sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama Kak Fin hari ini dan Alia dalam rancangan Kopi dengan Kak Fin, di mana kita akan borak apa saja tajuk yang kita rasa layak untuk diborakkan. Betul, tapi ingat kita bukan borak pasal agama. Kita borak-borak dengan Kak Fin je tau. Yeay, Kopi dengan Kak Fin bersiaran di Fin 3 Sinar Berhad, HQ Susu Juna dan Fin Jamal RTW dibangi setiap selang Isnin jam 11 pagi menerusi Facebook Fin Jamal RTW dan juga Instagram Fin Jamal. Just in case ada gangguan internet kat salah satu platform, just feel free untuk pergi tu, dia ada platform. Okey, insya-Allah rasanya okey lah ni. Betul, Doa banyak kita berdoa ni, kita seram ni sebenarnya hari ni, ketakutan first episode ni. Allahu Akbar. So Alia, tajuk apa kita hari ni? Okey, tajuk kita hari ni untuk episod yang pertama adalah perempuan kan selalu betul. Betul ke? Betul lah. Frasa tu selalu sangat kan kaum lelaki guna kalau nak berdebat dengan kita. Kalau nak kalah lah. Ya, kalau dah kalah mesti perempuan kan selalu betul lah. Betul lah kan? Betul lah, kita kadang-kadang apa yang kita cakap tu betul. Tapi bila dah diguna ayat tu jadi rasa macam salah pula. Tapi soalannya, betul ke kita selalu betul? Itu yang kita nak bincangkan hari ni. Okey, sebelum kita start, jom kita buat kopi dulu. Assalamualaikum guys, kopi dengan Kak Fin ke tu? Okey, saya selalu dapat aduan, alamak kopi saya tak pekat lah. Kenapa kopi saya kurang manis? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya satu sachet kopi Juna bersamaan dengan 180 ml air bersamaan dengan kopi cup. Tapi gelas yang kita biasa gunakan harian adalah 300 ml air. Jadi hari ini, jom saya ajar bancuhan cara Fin Jamal. Okey, mula-mula ambil 2 sachet kopi Juna, masukkan dalam satu gelas. Kemudian kita ambilkan 150 ml air panas dan 150 ml air biasa. Kemudian mudah saja kita godeh. Dah larut. Senang larut, mudah dan sedap. Dihidang untuk semua. Selamat mencuba. Lepas ni jangan salah lagi tau. Kak Fin, jemput minum kopi dulu. Puasa. Puasa. Tak apa. Sementara minum sedapnya. Ya Allah, Allahu Akbar. Batal puasa aku. Kopi Juna. Okey. So soalan yang pertama. Kita punya ayat yang selalu kita dapat tu, perempuan kan selalu betul. Kebanggaan ke penghinaan untuk Kak Fin? Untuk Kak Fin? Pada pendapat Kak Fin. Kalau akak lah, bismillahirrahmanirrahim. Ia terpulang kepada situasi tu. Kalau macam kita tengah betul, lepas tu orang cakap perempuan kan sentiasa betul. Lepas tu kita cakap, betul lah. Kalau kita tengah buat salah, orang cakap perempuan kan sebenarnya betul, dan kita akan rasa attacked. You know? So macam in my opinion lah, kita statement ni kan sebenarnya macam dia macam ni lah. Ingat tak satu masa dulu orang selalu cakap macam jaga gaduh kalah mangkuk hijau. Macam tu. Dia macam dia nak bagi statement kalah mati tau. Macam sebenarnya dah tak ada idea. Tak ada idea lah. Kalau katalah macam nak kata perempuan sentiasa nak betul, tak juga, ada je perempuan yang mengalah. Dia susah tau macam ni. Macam sebenarnya battle of lelaki ke perempuan ni bagi akak lah, dia lebih banyak menimbulkan gaduh dan membengkak, saling benci-membenci je gitu. Dia kalau selagi dua-dua rasa nak menang, dua-dua kan rasa bertelingkah macam ni lah. Dia cause benda ni adalah ego lah, betul tak? Agak lah sebenarnya. Kalau semua masalah kan semua dia balik pada ego, dan tak ada ego jantina yang lebih besar daripada satu lain. Dia memang sama dia diri rata. sendiri sama rata. Macam dalam perkahwinan ke, dalam office ke, akak paling tak suka bila dengar this sexist remark. Benda lah boleh tahan sexist juga, sebab macam sama juga macam kalau perempuan jadi bos dengan lelaki jadi bos. Lain tau dia punya ni. Walaupun masyarakat nak kata tak, ini zaman moden, sebenarnya masih ada. Tapi kita tak bolehlah nak hidup macam susah nak buat apa-apa sebab kita perempuan. Macam mana sekalipun tetap berjini-jini. Tak ngam juga, sebab if you put something as bolder, macam kita nak letakkan sesuatu tu sebagai benda yang boleh membenteng je kita, dan sampai bila-bila kita tak boleh buat apa-apa. So untuk jawab soalan ni, kebanggaan ataupun satu kehinaan, kita kena patah balik pada diri kita sendiri. Kita kena akui, kita tak boleh nak ego. Kalau benda tu memang kita salah, kita kena akui benda tu salah. I learn the hard way lah. Macam ni kalau karang nak tanya, karang-karang lah. Maksudnya macam
nak dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan ni benda lah ni satu yang tak senang. Orang selalu cakap tau, lelaki ego tinggi. Tapi sebenarnya lelaki mungkin ego tinggi, perempuan self-centered. Gitu. Alamak, itu macam Fin Jamal tidak setuju dengan feminism. Bukan macam tu. Tak. Kita ni dalam Islam, kita kena cari jalan tengah. Kalau kita nak ekstrim mana-mana, itu memang tak boleh berat sebelah lah. Exactly. Tahu tak dalam Islam kita ada term wasatiyah. Wasatiyah ni dia berada dekat tengah-tengah. Wasatah. Maksudnya dia dia tak ekstrim betul, dia tak ekstrim salah. Yang penting adalah kebenaran tu berlandaskan Quran dan Sunnah. Macam tu. Kalau katalah, okey, kita ambil contoh senang lah. Kita ambil contoh yang simple-simple Macam katalah soalan isteri patut belanja suami atau tidak. Contoh. Kalau kita tanya, isteri patut belanja suami atau tidak? Jawapannya, ini tak boleh, ini hak tu. Duit suami, duit isteri. Duit isteri, duit isteri. Macam tu kita selalu dengar. Tapi kalau kita menggunakan konsep wasatiyah ni bertengah-tengah, maksudnya aku nak belanja suami aku sebab aku rasa kasih ataupun macam tak apalah aku nampak suami aku macam susah, biarlah aku belanja dia, dah tak ada masalah saja. Bila kita cakap terus senyum automatik. Sebab apa? Sebab kita nampak manisnya. Manis. Alam remang. Tak kahwin lagi. Single duduk tepi. Kesian. Okay, so itulah wallahualam bisawab, itu pendapat akak lah. Dia it could be macam kalau kita rasa terhina, then there must be something yang kita kena betulkan tentang kebenaran yang kita sedang percaya tu. Kalau kita rasa tu satu kebanggaan pun tak boleh juga. Macam tu. Aku sudah betul. Tak nak macam tu. Dia kena tak boleh berat sebelah lah. Kena ada keseimbangan tu. Of course. Faham. Okey. Pada Kak Fin, yang sikap perempuan selalu betul ni, dia pembawaan generasi ke untuk kita lah, kaum perempuan? Sebab orang akan cakap, perempuan kan selalu betul, perempuan je mesti selalu betul lah. Mak-mak kita semua sama kan? Ini kalau dia seram nak cakap ni semua. Bila kita cakap pasal kalau kita cakap pasal diri kita je senang, tapi kalau nak cakap pasal generasi, kita maksudnya kita akan menegur orang lama, kita akan cakap pasal orang dulu-dulu, pasal mak abah kita. So I have no intention of macam correcting ada mak kau ni, bapak kau gitu, bukan. Tapi dia macam ni. Ini pendapat akak sendirilah. Macam kadang-kadang kita ni, ini angle akak sebagai mak bapak kita ni akan mengajar foundation kepada anak kita. Betul. Macam mana kita hidup dalam family kita, apa kita ajar kepada anak kita akan telan. Kalaulah seorang mak bila dengan suami dia asyik nak betul je cakap dengan lelaki, kau ni bang, macam tu. Anak perempuan tu akan membesar memikirkan ini adalah satu norma. Jadi dia akan absorb benda tu. Lepas tu bila dia kahwin, dia pun layan macam tu. Betul? Lepas tu bila suami cakap, awak ni kenapa macam ni? Lepas dia cakap, mak saya okey je, ini memang macam ni. Faham tak? Macam ni. Family saya macam ni. Yes. Lepas tu bila macam katalah perempuan ni datang daripada keluarga yang macam ni, berkahwin dengan lelaki daripada keluarga macam ni, merging this two family. Tu orang cakap perkahwinan ni bukan perkahwinan antara satu lelaki dan satu perempuan. Dia perkahwinan dua culture weh. Susah benda lah ni. So that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kahwin sekufu. Bukanlah nak kata kau kahwin dengan geng-geng kaya kau je. Ini bukan. Maksudnya like minded, brainwave ni penting tau. Betul. Akak ingat lagi, ini kalau boleh share lah. Boleh lah, kita orang nak tahu. Masa akak dengan suami, masa tu kita belum ada anak lagi lah. Kita ada kawan yang buat masters dalam brainwave or whatever. So dipanggil kita orang lah untuk jadi sampel. So akak dengan suami macam dia punya tajuk dia macam nak cari macam adakah brainwave antara suami dan isteri tu sama gitu. So cara dia measure kita orang, dia bagi kita tengok video tu. Tengok sama-sama. Lepas tu, video kita tengok tu macam video picit jerawat lah. Bisa tu, akak dengan suami akak macam macam kiranya macam suami akak tak boleh benda-benda situ. Dia memang tak boleh. Macam dia geli. Dia kalau nampak sikit dia dah gitu. Akak lagi orang betul lagi akak suka semua. Faham tak? So yes. So macam sebenarnya kan macam bila kita macam perkahwinan ni dia boleh jadi indah ataupun persahabatan. Lelaki perempuan ikhtilat jaga ya. Maksudnya macam bila kawan-kawan kat office kita ni kan macam lelaki dan perempuan ni kita ada different ways of macam mana kita dibesarkan, macam mana culture kita, apa yang kita dah introduce tu. So
dia boleh indah kalau kita nak indahkan. You cannot kalau semua orang sama, semua orang adalah robot, semua orang berfikiran satu angle, then life would not be as fun. Allah Azza wa Jalla dalam Quran ada cakap, aku jadikan kau lelaki dan perempuan daripada kaum yang berbeza li ta'arafu, untuk saling kenal. And daripada ta'aruf ni perkataan asal kan arif, mengetahui. So ia tak boleh cinta sesuatu yang tak kenal. Gitu. So macam boleh je dia macam ni. Macam coming back to my point just now, akak dengan suami akak, kalaulah kita tengah menyampah, orang tengah betul, ngada lah, tak ada apa ni, apa tu benda ngada ni gitu lah contoh. Tapi because we look at our partner dengan compassion, dengan kasih, so kita nampak perbezaan kita tu yang macam you know. So itulah bila nak cakap kalau dari segi generasi ni kita akan cakap tentang family. Bila family kita akan kembali sentiasa kepada parenting. So kita tak nak tegur mak abah kita, tak nak tegur pakcik makcik kita sebab itu bukan hak kita, tapi kita satu hari nanti akan jadi mak bapak. We become the best version of parents that we always aspire to be, insya-Allah. So nanti macam walaupun anak kita kecil lagi, kita prep anak kita untuk masuk dalam keluarga orang, menjadi mewakili kita punya parenting ni. Kita ubahlah. So tak salah pun nak ajar anak kita, anak-anak perempuan kita, anda yang perempuan, anda tidak selalu betul. Yang anda lelaki, anda juga tidak selalu betul. Yang betul adalah apa yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang betul tu memang yang betul lah. So tak ada berat sebelah pun sebenarnya. Insya-Allah. Gitu. Okay. Next. Terkedua. Betul ke perempuan ni sentiasa rasa macam kita ni betul? Betul tak? Kak Fin macam tu tak? Kalau soalan ni diajukan kepada saya like 10 tahun lepas, suami saya boleh buat statement, print, chop semua bersetuju dengannya. Yang mana? Fin Jamal ni sentiasa betul orangnya. Macam jawapan yang paling simple adalah yes, akak dulu begitulah. Akak sentiasa merasa betul. Dan akak rasa the reason why akak rasa sentiasa betul tu, sebenarnya deep inside akak tahu akak ada tak betul tu. Tapi because akak insecure about that flaw of mine, kekurangan dia akak tu, so akak counter dengan jadi super confident supaya akak boleh tunjuk you fake it till you make it. Faham tak? Maksudnya macam sebenarnya kebenaran ni dia 100%. Tak ada macam diselaputi, tak ada. Tapi bila kita tahu kita tak 100% benar, kita akan cover yang mana persen tak cukup tu. Dan kita akan macam jadi kita itu yang macam end up instead of discussing, kita jadi nak menang. Kita jadi diktator yang macam you have to accept. Ini aku punya kebenaran. This is the truth. Tak ada cara lain. I learned it the hardest way. Macam as I grow older dan akak pergi ke kelas agama, akak betulkan diri akak, antara benda yang akak nampak dalam hidup akak adalah lagi kau belajar, lagi kau nampak kau tak tahu semua benda. Bila kau tak tahu semua benda, kau percayalah, kau akan sedar yang kau tak selalu betul. You know, there are so many things yang akak rasa, ya Allah, kalaulah aku boleh patah balik ke masa silam. Betul. Antara hadiah yang Allah bagi kepada akak Alia adalah Allah izinkan orang hack akaun Facebook akak. Oh, Allah. Few years back lah. Bila orang cakap ni, kau tak rasa tu apa 1 million punya follower je? Tak. Sebab akak ni orang sentimental. Betul. Nak delete tu susah sebenarnya. Gambar-gambar dekat Instagram akak pun sebenarnya tak delete. Cuma archive saja, sister and brother. Sebab kita manusia biasa yang masih lagi ada macam, ya Allah, macam there are days. Satu hari nanti akak tak tengok, akak tak pernah lah macam, hidup itu, seronoknya. Bukanlah macam tu. Tak. I just archive it sebab tak tahu kenapa. Macam tak mampu lagi nak tekan delete tu. So, apabila Allah mengizinkan orang hack akaun akak dan terus hilang dan lupus kan. Macam assign lah. Jadi macam sebenarnya ada banyak relief dalam diri akak sebab ya Allah, dulu confidentnya aku dengan apa aku cakap. There are so many things yang akak rasa macam ya Allah. Faham tak? So Allah lebih kenal akak. Kalau Allah nak tunggu aku delete sesuatu agaknya memang sampai kiamat. Nanti kod akak dah meninggal, akak tak sempat delete. So Allah tolong akak dengan cara tu. Can you imagine? So untuk menjawab soalan tadi, satu masa dulu saya selalu berasa betul. Tapi honestly dia tak adalah ikut jantina pun. Sebenarnya dua-dua pun kadang-kadang rasa dia sentiasa betul juga kan? Depends juga sebab
ini bukan nak bedek suami dia pun bukan tengok dia. Aku rasa tak tengok lah. Abang tak macam tu. Wah, kita! One in a million. Ya, tapi itulah Alhamdulillah. Allah kan sangat bijaksana. Dia kenakan orang yang betul dengan kita. Macam akak dulu, akak selalu rasa nak betul dan everything. Orang macam akak suka berdebat, suka bergaduh. Yeah. Allah partnerkan akak dengan suami yang tahu cara nak tackle akak. Akak suka bergaduh. Tapi bila orang yang akak nak gaduh tu, dia tenang, akak tak jadi gaduh lah. Kita akan rasa macam, kenapa dia ni tak tinggi suara? Jadi, abang punya kediaman, pendiaman tu membuatkan akak so macam alhamdulillah rezeki akak berjodoh dengan suami akak, dia tahu nak handle akak macam mana. Tu macam akak punya snap punya karakter ni satu apa sifat yang akak rasa alhamdulillah akak dah move on with lah. So hopefully I answer your question insyaAllah. Betul, setuju sangat. By the way, nak bagi tahu kita ni live sekarang dekat HQ Bangi. Dekat butik Fin Jamal RTW dengan Susu Juna. So kalau korang nak datang, boleh dapatkan barangan RTW yang macam Kak Fin pakai, yang macam Alia pakai. Kalau kita nak beli produk susu pun boleh juga. Kalau macam nak test pun boleh je. Macam tak sure nak rasa yang mana. Lepas tu datang je kat kedai kita dekat Bangi. Lepas tu cakap je, saya nak test satu kopi Juna boleh. Betul, je kat kita ada tester. Kita jual RM3 saja tester kita. So kalau korang murahnya lah. Murahnya. Bos kita baik hati. Kau naik gaji dia. Tak, lagi pun satu kopi, macam kalau kopi mahal, satu cup dah RM10 dan everything. Ini satu sachet RM3 kita try. Tapi kat sini tak payah bayar pun yang tester tu. Tapi janganlah nak test tiap hari dah 10 sachet sekali kan. Bolehlah datang nak rasa-rasa kalau korang teringin nak tahu macam mana rasa kopi Juna ni. Puasa. Okey. Okey, kita juga live dekat kita live dekat IG Fin Jamal, IG Kak Fin dan juga dekat Facebook tau. Macam yang Kak Fin cakap tadi, kalau ada masalah connection kat mana-mana, korang boleh pergi salah satu platform. Okey, by the way, kalau korang ada soalan nak bagi dekat Kak Fin kita, nak Kak Fin kita jawab, korang boleh komen dekat bawah, nanti Alia akan bacakan. Yang kedua, pengasas pempengaruh media sosial iaitu Fin Jamal. Yang ketiga, produk utama Juna adalah satu keperluan. Yang keempat pula, produk yang dipercayai dah 6 tahun produk Juna di dalam industri ini. Yang kelima, kita ada sistem yang sistematik dan efisien. Dan banyak lagi. Tahukah anda, ramai ejen-ejen kami dah cecah jualan lebih 6 angka dalam masa 1 tahun sahaja. Nak tahu lebih lanjut? WhatsApp dekat nombor yang tertera. Jap. Promosi kali ini kita hanya bermodalkan RM1,000 sahaja. Anda layak untuk menjadi ejen kami. Bukan itu saja, siapa yang WhatsApp saya 30 orang terawal dan lock menjadi ejen Juna, saya nak bagi free gift. Jom, tunggu apa lagi? WhatsApp saya segera. Juna, susu kambing sedap. Soalan apa? Tak ada soalan. Tak ada soalan ni. Tak ada live kat sini. Okey. Kita dah dapat kumpulkan adalah sikit-sikit soalan daripada korang. Okey, silakan. Jom. Okey. Sebelum tu aku nak tanya. Macam Alia in your personal opinion lah. Alia sendiri, Alia rasa Alia jenis karakter dia sebetul ke tak? Perempuan macam mana? Alia perempuan Jujur. Sebenarnya perempuan, Alia rasa lah, semua perempuan pun memang ada sikap tu sebenarnya. Cuma kita pandai tackle ke tak kan? Sama ada kita nak jadi macam, kita nak keluar ke dunia tu kita macam, aku memang selalu betul, aku selalu betul. Ataupun kita macam nak tone down. Tak nak cakap kita. Alia. Okey, Alia lah. Kalau Alia memang ada sikap rasa Alia selalu betul tu. Tapi Alia akan, dalam otak sebelum cakap tu kita akan macam, no. You're not always right. Macam kena. Sebab akak dah tua ni bawa akak sedar macam perangai akak macam tu. Kalau dulu kan kita ada sedar tu tapi lantak lah kan. Tapi ada rasa serba salah tu macam itu standard. Tak boleh nak. Tapi that's a really good angle sebenarnya. Macam kalau lah kita dah buat sesuatu, lepas tu kita ada rasa macam alah tapi ataupun macam regrets tu, itu sebenarnya satu benda yang bagus. Macam Allah punya one of the mercy of Allah, one of the kebaikan of Allah kepada kita manusia adalah dia menerbitkan rasa bersalah
ada orang dia dapat rasa bersalah sebelum dia buat. Ada orang dapat rasa bersalah ketika sedang buat. Ada orang yang dapat selepas juga. Cumanya selepas tu ada yang dapat immediately, ada yang dapat nanti-nanti. Semoga kita semua tergolong dalam yang memang dah dapat guilt tu sebelum kita buat. Tapi kalaulah kita terlepas jadi kategori yang ada regret selepas, semoga right after tu kita terus rasa macam nak ada atonement tu. Faham tak? Sebab macam mana pun at the end of the day tak ada apa-apa kebenaran, bukan kebenaran, tak ada apa-apa atas muka bumi ni pun yang berbaloi yang berbaloi akhirat kita. Faham tak? Faham tak poin akak? Macam banyak pula cakap kita nak ambil soalan ni. Ada soalan ke? Maafkan saya. Tak apa, kita habis lagi. Kita kena valuekan akhirat tu lah. Betul. Itu akak lah. So maksudnya apa-apa kita nak buat, kita kena fikir penghujung kita. Benda ni dosa ke tak? Benda ni macam tu. Alia, akak ni sampai sekarang ada banyak sangat struggle akak. Janganlah korang rasa akak ni dah best new, all that, all those perfection. Tak, demi Allah lillahi ta'ala tidak. And ada hari-harinya yang mana akak rasa memang, ya Allah, struggle-nya dengan apa pilihan aku ni. Sebab pilihan yang kita kena buat, memang kena buat pilihan yang benar. Akan tetapi, kita pujuk diri kita, kita cakap, aku ni hamba Allah. Aku ni milik Allah, aku ikut je lah apa kata Allah. Kalau Allah kata boleh, boleh lah. Kalau Allah kata tak boleh, tak boleh lah. Ada so many things. Ada banyak sangat benda yang akak macam, masih geram lagi nak buat juga. Tapi kita ingat balik. Tahan. Tapi tahan dengan air mata boleh ke Kak Fin? Macam tak ikhlas dia. Tak apalah. Air mata tu akan jadi saksi kau dekat akhirat sana. Tiba-tiba hatiku mau sayu begini. Sebab tak worth it lah kita nak buat tu ikut perasaan kita hanya untuk dapat dosa. Tanya suami akak, apa benda akak paling suka sekali dalam dunia? Akak paling, Jangan nangis. Jangan nangis, nanti kau nangis. Antara benda akak paling suka selain daripada hiburan lah. Antara benda akak paling suka adalah akak paling suka berenang dekat laut lepas. Because I find myself belong to the sea. Faham? Tapi benda tu kita perempuan Islam tak boleh nak mandi dekat public. Yes, jadi macam benda yang macam apa yang kita hendak tu kita kalau tak selari dengan apa yang syarak, kita tahan. Wallahualam, dah tanya ambil soalan lah. Bencilah dia. Okeylah, soalan yang kita dapat. Kenapa lelaki rasa perempuan selalu betul sedangkan tindakan lelaki lebih betul? Tetapi lelaki mengaku salah. Weh, ini suami aku. Adakah soalannya suami saya yang bagi? Encik Tri ke yang komen? Okey, faham tak soalan ni macam ni? Macam perempuan salah. Lepas tu dia mengaku betul. Tapi sebenarnya yang salah tu perempuan dan lelaki tu cakap tak apalah saya salah. Macam tu. Alia baru faham. Tadi tak faham. Suamiku, adakah anda bertanya soalan ni? Aku harap tidak lah. Okey, tapi poin dia macam ni. Ini adalah sangat common sebenarnya. Macam kiranya okey, ini tips kepada lelaki sekalian yang sedang menonton kalau ada ya. Cara nak menang dengan perempuan yang selalu merasa betul adalah dengan mengakui saja yang anda sebenarnya salah. Walaupun anda nanti kita orang akan mengaku yang tak. Saya yang salah. Memang semua perempuan macam tu ya? Tak semua. Astagfirullahalazim. Ada kebanyakan lah. Kita orang. Tapi itulah tu. Suami akak banyak menang sebab dia cakap macam tu. Masa mula-mula akak nak menang, lepas tu nanti bila dia cakap dia riba psikologi. Tapi itulah akak cakap kan macam kita tahu kita salah. So bila kita cakap salah, lepas tu ada orang yang tak salah mengaku dia bersalah, kita akan rasa horrible. Lepas tu kita akan cakap taklah sebenarnya aku yang salah, aku yang lebih-lebih. Kita pula tiba-tiba terbuka. Yes. So untuk suami-suami di luar sana, saya Fin Jamal mewakili wanita-wanita ego sikit di sini mengucapkan faham sendirilah. Kalau nak rumah tangga bahagia, itulah tips dia. Okey, soalan seterusnya. Tu Kak Fin. What's your process of introspection? Introspection ni, double check kejap. Introspect maksudnya daripada luar masuk ke dalam kan? Maksudnya, soalan pun dia tanyanya. Cek baik aku di internet ni. Define introspection. Okey, kalau introspection ni, Allah internet pula. Susah now soalan korang. Define introspective. Okay.
Examination, observation on one's own mental and emotional processes. Adakah kalau ini adalah berkaitan dengan, sebab kita punya tajuk adalah tentang merasa betul kan. So soalan tadi proses untuk assess ni, macam mungkin soalan ni adalah berkaitan macam mana, macam kalau, sebab betul tau, macam kalau kita daripada tadi kita borak benda yang light. Kalau lah ini adalah satu kebenaran yang berat, lepas tu kita nak kena, ada benda berat yang kita tak boleh nak santaikan. I understand your question. So macam mana nak mengaku benda yang kita tak setuju, yang akan affect kita and everything. Macam sebagai contoh kita rasa depressed. Lepas tu bila kita cakap dengan orang, dengan mak abah kita lah contoh, macam cakap I'm so stressed out, blah blah blah. So what to do? Lepas tu orang dismiss that. Faham tak? Ini understanding akak So apa yang akak boleh nasihatkan, apa yang akak boleh pesankan adalah dunia ni sentiasa memerlukan bukti. Nak tak nak kita perlukan diagnosis daripada doktor ke apa ke untuk cakap, mak ni saya tak tipu ni, mak ni yang ada gini gitu. Dalam pada masa yang sama, sebab macam it's really hard kalau kita memerlukan bantuan, lepas tu orang tak nak tolong kita dan ignore. Macam kalau ignore satu, paying case pula kaki kita. Macam mengadalah kau terus buat benda yang semakin trigger Padahal kita. it takes a lot to open up. Yes. Dan sebab stigma macam itulah, orang yang ada mental issues lagi tak nak ke depan and everything. Lepas tu selain daripada tu, ada pula yang jadi penipu-penipu yang kata, oh saya depressed, padahal dia mengada-ngada je. Memang ada macam tu tau. So it's really hard. So apa yang akak boleh cakap adalah ini approach akak. Selama ni kenapa akak jadi sangat garang bila nak fight for something is because akak sibuk nak change people. Macam aku ada satu situation, aku nak orang terima aku nak orang faham aku nak gini, aku nak dunia begini, aku nak itu je. Everything is about Itu sikap perempuan kan nak merubah lagi ke perempuan. Tapi in a way so apa yang memberikan akak ketenangan adalah akak pegang ni. I have no control over people. You cannot control people punya respon kepada kita. So apa yang akak pegang adalah bagaimana orang buat pada aku, dia kerja pada Allah. Bagaimana aku respon pada situasi ni, aku kerja pada Allah. So kita menggunakan contoh yang tadi, katalah kita memang betul-betul properly diagnosed ada mental issues. Lepas tu kita cakap dengan family kita, lepas tu family kita tak percaya. Dia percaya ke tak percaya, itu tak merubah kebenaran. So macam tak apalah, mungkin yang ini, outlet yang ni tak nak percaya kita, then tak apa. Done. Move on. Lepas tu always remember we can always go back to Allah, dan Allah juga pendengar yang sebaik-baiknya. The best time to have counselling session ataupun terapi adalah waktu pagi ketika semua orang masih tidur. That is the best way you talk to Allah, the best time. Sebab white noise pula, hijau putih pula, white noise yang ada waktu tu sangat-sangat indah. I do not know how to explain it. You have to experience it, insya-Allah. Dan lagi satu, doa yang dilakukan ataupun solat yang dilakukan ketika tahajud kan seperti anak panah yang kalau dilepaskan takkan miss bullseye. Insya-Allah. Alright, so I pray for your recovery, insya-Allah. Tak apalah orang percaya atau tidak, ia tidak akan merubah kebenarannya. Amin, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Okay, Kak Fin, next question. The moment you feel down, what makes you keep going? Coming back to the question, to the past answer tu, macam memang me time akak dengan macam waktu aku bersendirian tu, waktu pagi tu, macam I let everything. Kadang-kadang kan macam tidak nak cakap saya seorang yang tahajud. Tak. Nauzubillah min akak, demi Allah tolonglah jangan pandang angle macam tu. Tapi macam kalau orang boleh ajak orang lain untuk meditasi segala bagai, apakah salahnya akak mengajak korang macam ni? Sebab memang ada that zen kalau waktu-waktu macam tu. You have to try to know lah. You have to try. Lepas tu macam sebab dunia ni bingit tau, terutamanya sekarang, walaupun semua orang main telefon, it's so noisy, so loud, yang macam kita tak ada masa dengan fikiran kita sendiri, So have that moment yang memang ada you dengan diri you. Ataupun macam kalau akak suka layan kopi lah. Sebab kopi kena panas. Kalau kopi sejuk, tengah aku nak bermonolog, alamak habis. Kalau kopi sejuk, sebab tu kena kopi panas, dia sip. Tapi boleh je kalau kopi sejuk. Tapi itulah macam kalau akak memang waktu layan akak bangun pagi tu,
Lepas tu kopi panas, minum sikit-sikit, sambil minum tu, sambil baca TC, sambil tulis, benda-benda situ lah. That is my me time. Memang seronok lah spend time pagi-pagi macam tu. So Kita waktu kena tu tak ada orang. cubalah. Tak ada orang. Senang. Okey, nak tanya lah Kak Fin. Kalau orang diam, kita nak faham macam mana nak tahu masalah dia? Perempuan lah tu. Oh, perempuan. Okey. Kalau akak boleh cakap lah. Ini, akak ni nampak bukan outro. What's the word for it? Introvert, extrovert. Orang nampak akak macam extrovert sangat kan. Tapi sebenarnya akak extra time depan orang yang kena kerja ni. Biasanya akak sebenarnya sangat quiet. Gitu. Dengan suami aku bising. Tapi there are times yang akak memang sangat-sangat secluded daripada reality sikit. Akak nak memberitahu kepada semua orang ada bubble dia sendiri. Kadang-kadang kita ni rasa kita nak offer our kasih sayang kepada orang. Saya nak cuba memahami anda gitu. Tapi tak semua orang nak difahami. Pula. Boleh ke gitu? Dia macam bukanlah tak nak dipahami. Ada masanya aku nak distant je. Macam I have friends yang ada depression, yang ataupun yang friends yang macam outgoing. Akak tengok semua sama daripada point 0 sampai point 100 pun memang manusia berbeza macam mana sekalipun semua nak ada dia punya tembok ni. Barrier tu lah. Barrier ni. Do not enter unless you are invited. Gitu. Cantik. Macam ni lah, macam vampire. Vampire kan tak boleh masuk. Aku rapat. Kalau contoh lah, macam kan ada orang kata kalau vampire dia tak boleh masuk, kita tak jemput. Gitu. So betul. dia macam sometimes orang niat baik tapi you are macam inviting yourself in at the wrong time, using the wrong words. Maybe you are not needed. Yeah, maybe macam kadang-kadang macam contoh macam akak, kalau akak tengah sedih dan akak sedang memberitahu yang ini masalah aku contohnya, akak tak nak dengar solution. Sebab aku tahu solutionnya apa. Aku just macam nak ada deep down kita semua tahu solution dia apa. Tahu. So macam kadang-kadang orang macam kalau aku jadi engkau lah, tak, kau tak akan pernah jadi aku. Gitu. Macam don't offer unless macam sekarang macam mana nak buat faham tak? Sebab tak tahulah macam concern tak semestinya kena terus offer something first. Faham tak? Kalau ada masalah, me just sitting next to you, holding your lutut dah boleh nangis. Baru cakap dia muka dia lain ni. Faham tak? So that's my point. Macam keberadaan tak semestinya terbukti dengan lafazan mulut, dengan kedudukan jasad. Is more of this mutual feeling that kau tahu aku ada. Sometimes tak perlu nak tahu pun masalah tu. Kita kena ada je lah. Kawan baik akak, kawan-kawan baik akak, kita orang tak ada cerita pun masalah sama sendiri. We just say that if you need me, I'm here. Gitu je. Pada Kak B ke, pada Kak Na ke, begitulah akak. Memang macam akak tak tahu semua benda masalah diorang tak tahu semua masalah akak. And lagi pun dalam Islam, kita memang kena jaga aib kita. Betul. Macam zaman ni orang selalu fikir, kita ada masalah kena luar gini. Lepas tu katalah kita dapat tahu dia ada masalah daripada orang lain, offended. Kenapa dia tak cerita kat aku? Lepas tu mulalah kau rasa kau betul kan? Bergaduh lagi kat situ. So tak andaklah kalau macam tu. Wallahualam. So sebenarnya kita kena limit diri kita lah. Offer when asked. When asked. So kalau dia diam je, just be there. Itu conclusion dia. Ada orang, dia kalau ada masalah, dia nak solution, dia bukannya minta jawapan pun. Macam kita teman dia je pergi beli air ke. Dia happy dah. Inilah contohnya kan. Faham? Okay, next. Kalau kita tahu kita betul dan pasangan salah, macam mana Kak Fin selalu bagi tahu pada pasangan yang dia salah? Susahnya. Masalah rumah tangga. Alhamdulillah. Apa kan akak cakap masa akak muda dulu, akak merasa betul. Secara nak menyampaikan betul salah tu dengan ni ajalah, dengan melafaz je lah. Kadang-kadang pemilihan perkataan tu walaupun kita sedar baik, kita tak Tapi alhamdulillah sekarang ni dengan agama, akak belajar yang ada banyak sangat cara untuk kita tegur pasangan ataupun nak memberitahu pasangan ataupun nak mengajak pasangan. Dan dia bukannya semata-mata dengan perkataan. Ada banyak elemen yang terlibat. Contohnya timing, bila kita cakap. Lepas tu macam perkataan, jenis apa yang kita cakap. Intonasi, so many things. So dan akak dapati benda yang paling senang adalah kalau benda kita nak tegur tu memang selari dengan syarak,
dan senang kita nak cakap. Sebagai contoh, katalah suami kita dia minum arak. Macam kita takkan macam mana nak cakap dengan suami, susahnya ya Allah, tak. Sebab benda tu clear. So kita mungkin akan cakap yang benda ni macam kalau boleh kita kena berhenti ni dosa ni, nanti ke akhirat kita macam mana. Ini cakap janganlah kau ni bang dalam harap. Jangan, kita kena main kita punya intonasi. Intonasi sangat penting guys. Lagi-lagi dengan suami, faham? Benar. Dan macam kalau kita betul macam mana sekalipun, sentiasa fikir macam mana kalau apa juga pemilihan perkataan kita, macam mana Allah tengok kita. Redha ke tidak dengan pemilihan perkataan kita, dengan cara kita. Kalau kita buat sesuatu berdasarkan kasih dan sayang, benda tu akan keluar cantik, insya-Allah. Itu akak yakin sangat benda lah tu. Betul. Kalau akak boleh share satu ni lah, terutamanya kan kita selalu cakap kita nak buat apa-apa kebenaran berdasarkan apa yang selalu dengan syarak. So akak pegang ni, apakala kita semakin belajar agama dan kita cuba nak hidup dengan agama, kita kena tanya diri kita, adakah agama melembutkan kita atau mengeraskan kita. Kalau selepas kita beragama, kita jadi lebih keras, bermakna something wrong dengan agama yang kita pick up dekat dalam hati kita. Betul. Sepatutnya kita makin lembut lah, macam contoh kita kan, Nabi Muhammad. Akak harap itulah akak. Laki aku. So sweet jawapan Kak Fin. Okey lah. Alhamdulillah, Ala rasa dah selesai dah episod yang pertama hari ni. Already? Cepatnya. Sekejap je. Cepat betul masa. Okey. So, episod pertama Kopi dengan Kak Fin ni, kita punya conclusion of course lah, lelaki ke perempuan ke? Kak Fin? Akak ke? Awak dulu, akak nak dengar awak dulu. Cikgu ni. Conclusion. Conclusion dulu. Jawab dulu. Aku dengar Conclusion dulu. dia, Ala rasa statement perempuan selalu betul ni sebenarnya dah boleh kita ignore lah, kita biar in the past. I don't think so sebenarnya sekarang valid lagi nak guna. Sebab semua orang lain-lain honestly, and tak semua perempuan sama, tak semua lelaki sama, lelaki dengan perempuan pun tak sama, betul tak? Okey, bolehlah bagi kalau markah oral ni bagi 6 lah. 6 per 10. 6 per 10. Sebab dia jawapan betul, tak confident. Betul lah ni perempuan. Confident sikit. Tak apa, insya-Allah setiap episod kita akan buat test conclusionnya dan kita akan markah. Kita tengok Alia punya improvement setiap episod lepas ni. InsyaAllah. So, to conclude lah, lelaki ke perempuan ke, macam Alia cakap tadi, asalkan dia sesuai dengan syarak dan tak ada masalah. Dan akak nak ajak kita semua, kebenaran satu manusia tak semestinya applicable kepada kita. Sebagai contoh, kalaulah kebenarannya adalah seorang suami menafkahi isterinya RM1,000, tak semestinya kita pun kena claim RM1,000 tu. Semua orang situasi berbeza. So macam kita tak boleh nak cakap, tapi orang ni, tapi jiran ni, tapi gitu. Sebab lagi banyak kita bandingkan diri kita dengan orang, lagi mudah kita untuk macam nak rasa mana itu betul, mana itu salah. Tak nak macam itulah. Okey, dia bukan pasal jantina, dan lagi satu insya-Allah kalau boleh kita semua, lelaki ke perempuan ke, everything dalam Islam pun kalau perkahwinan terutamanya, macam kalau ada masalah antara dua pihak, kita kena patah balik kepada agama. So apa-apa pun masalah kita, betul atau salah, based on Quran dan Sunnah. Betul. And please make sure benda tu memang ada dah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla melalui Quran, ada dicontohkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dalam Quran dan Sunnah, kita cari pendapat-pendapat ulama and everything, make sure everything is based on cari tengah dia. Betul. Dan empathy penting. Betul. Empathy. Kita selalu lupa bab tu. Kita selalu rasa kebenaran tu ultimate. Jadi macam empathy tu nombor 8. Sometimes the truth tu tak matter sangat pun. Betul. Tapi kita ni pun janganlah di sini tahu. Akak pegang kalau macam ni. Kita justify untuk orang strict pada diri sendiri. Faham tak? Betul. Kita selalu terbalik. Kita justify diri sendiri, strict atas orang. Padahal tak boleh macam tu. Macam kalau kita nampak benda tu macam jadi kat orang, kita cuba justify. Maybe gini kot, maybe gitu-gitu kot. Tapi kalau kita bersangka baiklah. Yes. Sikap yang macam penting. kalau macam tadi kita nak kata macam okey kebenaran ini, lepas tu kita macam membelakangkan emosi dan everything, macam ini yang betul, lantak lah gitu. Susah macam tu. So kita kena sayang semua orang ni. Kita kena ingat macam tak komplit iman seseorang tu sampai dia sayang orang macam mana dia sayang diri sendiri. Betul, faham. Kita kena sentiasa pandang dengan pandangan kasih. Betul, sentiasa pandang pandangan kasih. Macam itu, macam
orang masa akak muda dulu akak selalu cakap satu statement ni lah. Akak paling mengharapkan kalau akak dah meninggal, kalau orang tanya Fin ni macam mana? Akak harap sangat orang fikir Kak Fin ni penuh kasih sayang. Sedih bulik. Apakah ini? Nangis sama-sama tu. Okeylah. Terima kasih korang sebab sudi bersama kami sepanjang sejam ni. Okey, Alia nak cakap jangan lupa untuk follow and subscribe kita orang and turn on notification supaya tak terlepas next Kopi dengan Kak Fin. Untuk topik seterusnya? Untuk topik seterusnya, jangan lupa kita buka cadangan lah untuk korang kalau korang ada cadangan nak topik yang kita bincangkan seterusnya. Kalau korang boleh email kita orang dekat kdkf@fin3.com. Nanti kita akan baca lah. Korang hantar je email dekat kdkf@fin3.com. Topik apa-apa je? Topik apa-apa je yang korang rasa nak Kak Fin dengan Alia bincangkan. Kalau macam dan kita bukan dengan Alia je tau. In case korang tak tahu. In case korang tak tahu, Alia tak tetap. Kak Fin tetap. Bukan Kak Fin tetap kat sini. Kita Cumanya akan ada next dia ikut guest. topik. So macam ada topik macam ni kan topik pasal perempuan. So kita panggil lah Alia. Perempuan. Kalau topik tu lebih kepada general, benda yang macam mungkin melibatkan pendapat daripada orang lelaki, kita akan panggil apa? InsyaAllah kita akan panggil Faiz. tetamu lain InsyaAllah, juga. tetamu lain. Kalau kita nak ajak suami kita boleh ke? Nak. Boleh nanti kita tanya Abang Tri nak tak muncul dekat InsyaAllah. Kopi yang Kak Fin. Tapi jangan apa soalan yang korang nak tanya pun please make sure it is limited to cara nak improve diri sendiri. Sebab Kak Fin bukan pakar-pakar yang boleh bercakap macam agama adalah sesuatu. Betul. Sebab kita tak tahu. Akak ni share daripada segi kakak kepada adik, mak kepada anak insya-Allah. Yeah. Okey. Ingat kita bukan borak agama, kita bawa kopi je. Dengan Kak Fin je tau. Okey, so jangan lupa Kopi dengan Kak Fin setiap selang Isnin jam 11 pagi. And then kalau korang dah terlepas episod yang kali ni, jangan risau, korang boleh tengok Isnin depan dekat YouTube by Fin Jamal. Alhamdulillah. Okay, so jangan risau lah kalau terlepas, memang ada kat YouTube. Lagi satu, minta sangat jasa baik untuk give us feedback if episod pertama ni macam memberikan any positive impact ke apa benda ke, mana yang kita perlu betulkan, nak kena tambah bunga kat belakang ke, kot lah We hambat would love sangat to read that. Kita baca je lah, tak semestinya akan tambah bunga tu. Tapi apa-apa pun, kita orang baru first time buat ni. So kalau ada salah ke apa ke, itu semua datang daripada kita orang, yang baik semua datang daripada Allah. Amin insya-Allah. Sampai berjumpa lagi. Salam sayang daripada Kak Fin. Dan saya Alia, nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Bersama susu Juna, susu kambing sedap. Bye. Ma'assalamah. Ila liqa. Wa ila liqa. Bye.